apa nama ni, para penduduk, para pengundi di Senawang ini, di Dun Parui ini, ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, uncle, aunty, pakcik, makcik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya. Terima kasihlah datang. Ada yang duduk kedai, ada yang duduk di belakang atas motor, anak-anak muda. Terima kasih. Ini ruang demokrasi. Tadi sahabat kita beritahu, ini ruang demokrasi. Kalau Pakatan Harapan boleh keluar TV, mungkin kita tak buat ceramah. Ya, kita buat ceramah sebab kita tak ada ruang di televisyen. Ini tugas tuan-tuan, ibu ayah, anak muda. Tak ada parti, sokong UMNO, tak sokong UMNO, sokong Pakatan, sokong DAP. Nak masuk, nak memilih, kita pergi dulu dengar penjelasan. Alam ni Pakatan Harapan buat ceramah, Rafizi datang, dengar. Kalau besok Mak Hassan datang, pergi dengar juga. Jangan tak pergi, kita dengar. Ini hak kita sebagai pengundi. Kita dah bijak. Kita dengar dan kita buat keputusan. Buat keputusan. Kita, tuan-tuan, alhamdulillah. Ini baru betul. Ini baru betul di Negeri Sembilan, tuan-tuan dah tengok. 4 tahun, tuan-tuan bagi mandat kepada Pakatan Harapan. 4 tahun yang lalu, tuan-tuan dah tengok. 4 tahun Pakatan Harapan, bandingkan dengan 60 tahun UMNO dan Barisan Nasional. Baru betul kita buat perbandingan. Ini bukan Cina. Jadi saya cakap tuan-tuan, ini hantu DAP, hantu Mossad, hantu Israel, apa lagi? Hantu CIA. Ini 5 tahun sekali datanglah. 5 tahun sekali datang. CIA, apa lagi? Komunis, apa lagi? Tuan-tuan, ibu ayah, hadirin dan sekalian, abang, kakak duduk di kodai. Cukuplah. Sampai bila kita nak kena bodoh dengan pemimpin dan penyangga ni? Atas nama kaum, atas nama agama. Datang bulan raya, diapikan orang Melayu. Diapikan orang kampung. Diapikan abang, kakak. Melayu. Bayar 6 bilion, kapal tak siap. Benda ni. Ini kawan saya, dia seorang ahli sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kawan saya selalu sebut dengan saya, dia kata, selalu pesan dengan saya, dia kata, bro, orang Melayu ni adalah manusia yang akan menjadi manusia separa sedar. Ni kawan saya ni, dia seorang ahli sains politik di UKM. Dia kata orang Melayu ni adalah, dia kata pengundi ni adalah manusia separa sedar. Maknanya bila datang time pilihan raya, dia lupa ni. Tuan-tuan, jangan lupa ni tuan-tuan. Bagi tahu dekat abang kakak kita, saudara mara kita. Ini apa ni tuan-tuan? Tahu kan ni? Ini Littoral Combat Ship, LCS. Ini bila ni ditandatangani? Kontrak 2011. Berapa? Tuan-tuan dah tahu dah cerita LCS ni. 6 bilion dah dibayar. Sampai hari ni, sebuah kapal pun tak siap-siap lagi. Sampai hari ni. Bulan September yang lalu, subkontraktor kepada Boston Heavy Industry Corporation saman Boston, CAE dan CAD, 2 subkontraktor Boston, dia saman Boston. Berapa dia saman tuan-tuan? 1.5 bilion. Apa maksudnya tuan-tuan? Kita boleh simpulkan, maknanya dia dah supply barang, dia dah bagi tugas dia dah laksanakan tugas dia, tapi Boston tak bayar. Maknanya apa tuan-tuan? 1.5 bilion. Duit tuan-tuan, duit untuk meningkatkan pertahanan negara kita dah masuk dalam longkang. Itu maksud dia. Tuan-tuan, ibu ayah, hadirin dan sekalian, minta maaf saya naik sikit. Jangan marah ya orang Parui. Saya pun banyak juga saudara kat sini ya. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, apa ni? Ni tahun 2022. Tuan-tuan duduk Negeri Sembilan, kerajaan Tok Amin ni ada juga DAP. Apa masalahnya? Tanya orang UMNO, tapi bila cuti sekolah dia pergi Pulau Pinang juga. Selangor dah 3 penggal dengan DAP. Tak ada pula masjid kena tutup, sekolah agama kena tutup. Sama juga dengan Pulau Pinang. Sudahlah tuan-tuan. Sudahlah. Sampai bila hantu perkauman, hantu DAP
Nak dijadikan hantu yang nak menakut-nakutkan kita. Tuan-tuan, ibu ayah hadirin sekalian, saya mohon. Saya merayu tuan-tuan, ibu ayah hadirin sekalian. Saya nak beritahu, ini penting. Kenapa kita nak pergi Putrajaya? Ini bukan soal Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Saya nak cakap dengan tuan-tuan ibu ayah, orang Paroi dah menyokong Pakatan Rakyat daripada tahun 2008. Terima kasih. Pakcik, akak, saudara dah mengundi Pakatan Rakyat ni pada tahun 2008. Akhirnya 2018 orang Negeri Sembilan kali pertama buat perubahan di Negeri Sembilan. Dan tuan-tuan tengok, apa? Boleh, bukannya hanya UMNO BN saja yang boleh urus negeri. Tengok, amin, tu amin. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, ini penting. Ya, kaum Tionghoa yang ada, uncle, auntie. Ya. Saya ucap terima kasih. Orang Paroi dah undi Pakatan Rakyat setia kepada untuk membuat perubahan. Ya. Kita ingat 2008 kita bagi 80 kerusi parlimen di 80 kerusi parlimen di Dewan Rakyat. 80 ahli parlimen kita hantar ke Dewan Rakyat untuk mewakili Pakatan Rakyat pada ketika itu. Kali pertama UMNO Barisan Nasional hilang 2/3 majoriti di parlimen. Pada pandangan kita, kita fikir kerajaan UMNO BN tak boleh buat macam-macam lagi. Ya, sebab kita ada check and balance. Semak imbang, kita 80 kita hantar. Kali pertama UMNO BN hilang 2/3. 2013 tuan-tuan undi lagi. Ya. Pakatan Rakyat juga pada ketika itu. Kita jadikan ahli parlimen yang kita hantar di Dewan Rakyat 89. UMNO BN hilang undi popular. Tuan-tuan, tak cukup. Kita ingat apabila kita ada dua ataupun ada semak imbang di parlimen. Apabila kita ada jumlah pembangkang yang kuat di parlimen, kita ingat pemimpin itu takut nak buat salah. Mereka akan lebih berhati-hati. Mereka akan takut nak menyamun, nak menyakau dan sebagainya. Kes 1MDB, bila dia berlaku? Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ketika UMNO dan Barisan Nasional tidak ada lagi kekuatan yang ampuh di parlimen. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya apa tuan-tuan? Semak imbang tidak cukup. Semak imbang tidak cukup. Yang kita perlukan adalah kita perlu perubahan struktur. Sebab itu kita perlu ke Putrajaya. Sebab itu kita perlu ke Putrajaya. Tuan-tuan, ibu ayah, hadirin dan sekalian. Pakatan Harapan sempat 22 bulan. Apa yang kita sempat buat? Itu zaman Mahathir lah, 22 bulan tu. Tapi sempat juga kita buat satu perkara yang penting. Tadi kita tengok, saya tunjukkan itu LCS. LCS ini didedahkan sepenuhnya oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara. PAC. Pengurusinya adalah daripada parti pembangkang. Sekarang inilah, daripada DAP. Ini antara perubahan struktur yang kita sempat buat. Jawatan kuasa kira-kira wang negara mesti daripada parti pembangkang. Dapat keluar. Ini isu LCS. LCS, tuan-tuan ibu ayah, hadirin dan sekalian. Sebab itu tuan-tuan ibu ayah, kita kena ke Putrajaya ni sebab selagi kita tak ubah sistem apa berlaku dalam kes 1MDB. Kita ada jumlah wakil ahli parlimen yang kuat di parlimen. Tapi 1MDB masih berlaku. 2009, 10, 11, 12, 13. Sebab kekuasaan Perdana Menteri itu begitu kuat sampai tak ada satu pun yang boleh menghalang apabila Perdana Menteri mahukan sesuatu. Inilah perubahan. Saya bagi satu contoh. Inilah perubahan sistem. Perubahan struktur yang wajib, yang perlu. Kenapa kita nak ke Putrajaya? Supaya kita dapat buat perubahan sistem. Kita masukkan dalam manifesto kita, betul. Mengasingkan peguam negara dan peguam pendakwa raya. Tapi kita tak sempat buat. Kita minta parlimen
SPRM diletakkan di bawah parlimen, kita tak sempat buat. Ini semua, kalau ini semua berlaku, barulah ia boleh menjamin kita, ia boleh memastikan kita sebagai rakyat, tak kira siapa yang kita sokong, tak kira apa kaum, warna kulit kita, kita boleh hidup tenang, sistem kita adil, kita ada semak imbang yang baik, hak rakyat akan didengar dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Tuan-tuan, ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, ni saya tunjuk LCS. Ni orang Paroi dengar betul-betul. LCS ni adalah satu daripada 39. Satu daripada 39 kes yang disiasat oleh Jawatankuasa Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan Kerajaan. Jawatankuasa ini dia pengurusikan oleh Tan Sri Amrin Buang. Jawatankuasa ini dicadangkan oleh Tuan Haji Muhammad Sabu dalam mesyuarat kabinet beliau yang pertama sebagai Menteri Pertahanan. Dia minta kerajaan, kabinet tubuhkan satu jawatankuasa untuk siasat. Dia pergi pejabat, dia pergi Mindef, dia tengok macam-macam masalah. Dia pergi kabinet mesyuarat yang pertama, dia cadangkan kepada kabinet, tubuhkan jawatankuasa, kabinet luluskan, maka tertubuhlah jawatankuasa yang kita panggil secara ringkas dia Jawatankuasa Amrin Buang. 39 projek yang disiasat oleh jawatankuasa ni. LCS salah satu. Ada banyak lagi tuan-tuan. Kalau tentang Kementerian Pertahanan ni, daripada 39 tu, 26 melibatkan Kementerian Pertahanan. 26. Ini laut. Ya, ini laut. Ini udara. Orang Paroi pun banyak pakai askar. Tahulah, ya. Orang askar yang duduk di Mindef tahu semua yang berlaku ni. Tuan-tuan patut bagi tahu, keluar dan bagi tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku di Kementerian Pertahanan kita, tuan-tuan. Atas dasar keselamatan negara. Atas dasar industri pertahanan negara. Mereka gunakan alasan-alasan itu untuk menyamun, merompak kekayaan negara. Ini pesawat latihan Amaki 339 cm. Dibeli di zaman Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pertahanan atau Perdana Menteri pada ketika itu. Tahun 2009. Tahun 2009, 8 buah, 640 juta ringgit. 80 juta ringgit sebuah. 8 buah. 2018, tak sampai 12 tahun pesawat ini beroperasi. 8 buah. 2018. Semua pesawat ini telah di-grounded dan tidak boleh digunakan lagi. Baru 12 tahun. 640 juta. Ini juga termasuk di dalam laporan siasatan Tan Sri Amrin Buang. Ini tuan-tuan. Tak apalah, ni saya ada masa panjang sikit. Boleh orang Paroi Ini pun ada juga. Ini apa ni tuan-tuan? Ini AV8 Gempiter ataupun APC, kereta pisai lah, 8x8. 8x8. Ini pun semua zaman Datuk Seri Najib. Semua zaman Datuk Seri Najib. Ini juga termasuk di dalam laporan ataupun dalam siasatan Jawatankuasa Tan Sri Amrin Buang. Tahun 2011. Berapa kontrak ditandatangani? 7.55 bilion. Untuk 257. Tuan-tuan bagikan berapa? Ada kalkulator? Kira. 7.55 bilion bagikan dengan 257. 8x8 perisai. 8 jenis varian. Kontrak untuk 7 tahun. Patut 2018 dah selesai. Serah semua. 257. Sampai hari ini, tuan-tuan boleh tanya, kalau ada orang Islamudin dengar, kalau ada Panglima Angkatan Tentera yang dengar, boleh jelaskan. Berapa puluh lagi sampai hari ini, tak boleh dihantar, tak boleh di-deliver kepada Kementerian Pertahanan. Harga sebuah berapa tadi tuan-tuan? 7.55 bagikan dengan 257, 31 juta ringgit sebuah.
Kita Google, tuan-tuan. Ni zaman bukan zaman dulu. Saya cakap ni, tuan-tuan boleh Google. Budak ni temberang kau, nipu kau, bohong kau, membongek kau. Google lah. Kita Google, kita jumpa. Paling dahsyat lah. Tentera Amerika. Dia pakai striker. Harga dia pun pada tahun 2012. Kita kalikan dengan ringgit. Pada ketika itu baru 20 juta. Kita 30 juta. Atas nama untuk membangun industri pertahanan negara. Siapa yang dapat keuntungan ratus juta? Siapa yang samun komisen ratus juta? Ya betul. Dia buka kilang dekat mana? Dekat Pekan. Deftech. Ini usaha sama Deftech dan juga FNSS daripada Turki. Betul. Kita bukan, Pakatan Harapan bukan nak menghalang anak-anak muda kita dapat transfer teknologi dan sebagainya. Betul. Kita sokong. Tapi janganlah kamu nak tipu. Komisen 100 juta tu siapa yang dapat? Siapa yang dapat, tuan-tuan? Siapa yang dapat? Ini, tuan-tuan, ibu ayah hadirin sekalian, ini sebahagian. Biarlah saya habiskan, saya dah alang-alang, sudah print gambar, dia ada satu lagi. Dia macam, ini yang terbaru. Saya baik, saudara Rafizi dedahkan. Kementerian Pertahanan, dah lama lah Kementerian Pertahanan memerlukan aset ni. Ini dipanggil meriam lah, dalam bahasa kita meriam lah, ya, meriam. Tapi meriam yang yang diletakkan di atas kenderaan pengangkut 6x6 lah, 6x6. Saudara Rafizi dedahkan bahawa perolehan meriam ini ada banyak kekaburan. Dia kata ada penglibatan tak langsung Timbalan Menteri Pertahanan daripada bersatu. Saya nak cakap, tuan-tuan, berapa jumlah perolehan kontrak ini melalui surat-surat yang keluar di internet? 854 juta. Ini dipanggil meriam 155 mm. Ya? Saya Google, bila Rafizi dedahkan tu, saya Google dalam internet. 155 mm. Dia punya size dia lah, caliber dia. 155 mm. Saya Google, saya jumpa 2-3 jurnal saya jumpa. Di Filipina, negara jiran kita, dia beli. Dia baru dapat 12 biji, dia beli daripada Israel lah. Tak apalah, itu cerita lain lah. Dia beli kat Israel, daripada Israel. 12 biji dengan harga 200 juta ringgit. Kalau dah dikonvertkan, lebih kurang 40 juta US dollar. Kita peruntukan 850 juta. Saya tak tahulah berapa biji yang kita nak beli. Tuan-tuan, ibu ayah hadirin dan sekalian, ini penting. Orang Paro yang Sarawak ni, orang bijak pandai. Cukuplah. Apa kaitan ni? Apa kaitan ni aset ni dengan kita, orang biasa, orang Paroi? Tuan-tuan, Angkatan Tentera kita dah lama dipergunakan oleh penyamun dan penyangak orang politik. Ini meriam. Ini nak beli meriam je. Tak payah rundingan terus pun. Bukan nak beli sistem roket untuk intercept pesawat. Bukan nak beli sistem cyber defense untuk yang memerlukan kerahsiaan dan sebagainya. Ini nak beli meriam je, tuan-tuan. Beli meriam je. Perolehan tak ada tender pun. Tak ada tender pun. Direct nego. Cukuplah, tuan-tuan, ibu ayah, hadirin dan sekalian, saya mohon. Saya mengayu. Sebab dia akan keluar gambar ni lah kan. Saya buat gambar macam jual ubat pula. Saya bukan jual ubat. Saya tak bertanding, bro. Ini gambar dia akan keluar lah. Inilah masalah kita orang Melayu khususnya. Kata kawan saya, ahli sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia, dia kata, bro, kau kena ingat, pengundi ini adalah manusia sepada sedar. Dia tahu tu. Dia tahu. Saya tunjukkan tadi 8 kali 8 kereta perisai, 7.55 bilion. Peruntukan rakyat, peruntukan negara untuk Kementerian Pertahanan. Untuk tentera kita ada equipment, peralatan yang baik untuk mempertahankan negara. Tapi atas dasar menggunakan nama
atas kerahsiaan negara, industri pertahanan, apa yang berlaku? Mereka merompak. Mereka merompak. Mengambil komisen beratus juta ringgit. Ya? Ini Lee Chin Tong, timbalan Abang Mat ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Yang lantik dia Mahathir. Tak apalah, itu satu cerita lain. Dia sama-sama dengan Abang Mat mendukung jawatan kuasa Amrin Buang untuk meneruskan siasatan. Dan akhirnya Tan Sri Amrin Buang berjaya menyiapkan siasatan yang melibatkan 39 perolehan, 26-nya melibatkan Kementerian Pertahanan. Yang sebahagiannya baru kita bongkar oleh PAC, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, dan juga saudara Rafizi dan kawan-kawan yang lain. Ibu ayah hadir dan sekalian. Sebab itu kita kena ke Putrajaya. Ada orang kata, apa ni? Asyik Anwar. Tapi saya beritahu tuan-tuan, ibu ayah hadir dan sekalian, apa masalah, apa dosa Anwar Ibrahim pada kita ni? Saya nak tanya orang Melayu yang dengar ceramah kita pada malam ini. Apa dosa Anwar kepada kita? Yang lama, yang muda, apa dosa Anwar Ibrahim? Hari ini kita sebagai rakyat sudah tahu hak kita. Kita tahu kita boleh tukar kerajaan. Kita tahu kita boleh humban orang yang salah ke dalam longkang kerana Anwar Ibrahim. Ingat ini betul-betul. Dia dipenjarakan 1998, dia dipecat. Dia keluar mengajak rakyat laungan reformasi. Orang Melayu keluar beramai-ramai ke dataran mereka. 20 September 1998. Orang Melayu yang ramai tu. Orang Melayu ramai tu. Dipenjarakan, dia keluar penjara, dia round satu Malaysia, orang Negeri Sembilan, orang Selangor, orang Perak, Kedah, seluruh negara sahut keadilan dan Pakatan Rakyat. Kita tumbangkan UMNO 2008 di Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang. Dan hari ini tuan-tuan, kita boleh berfikir dengan bebas. Kita boleh memberikan pendapat tanpa rasa takut lagi. Kita tak takut lagi untuk membuat keputusan dan pilihan. Kerana 20 tahun pengorbanan manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Kamu nak kata dia liberal, katalah dia liberal. Kamu nak kata dia sosialis, katalah dia sosialis. Hari ini kita tahu hak kita, kita tahu kuasa kita kerana manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu malam ni, terang. Kita dah tengok Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dah tengok Mahathir dua kali jadi Perdana Menteri. Saya cakap dengan kawan-kawan sekolah saya, tak adalah lain cita-cita Anwar ni. Hanyalah dia nak buktikan. Dia nak buktikan kepada orang Melayu, kepada kaum Tionghoa, kepada orang India, Iban, Kanatan. Dia nak buktikan kepada seluruh rakyat Malaysia, dia boleh buat perubahan yang baik untuk rakyat. Anggota keselamatan di belakang, special branch yang berada di sebelah sana, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Berilah peluang. Berilah peluang. Berilah peluang kepada Pakatan Harapan. Berilah peluang kepada saudara Anwar Ibrahim. Berilah peluang kepada saudara Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, ibu ayah, hadiah dan sekalian, saya merayu. Saya merayu. Dia hantu di AP ni, saya nak beritahu orang di Paroi ni, kena dengar betul-betul. Ini di AP inilah jadi Menteri Kewangan, dia betul. Lim Guan Eng Menteri Kewangan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Apa kita janji dalam manifesto? Ketika Mahathir berceramah datang Somban, itu ada Mahathir datang Somban 2018, 2018. Ada ya? Dalam manifesto kita kata kita nak kaji semula projek mega. Inilah Lim Guan Eng dan juga Anthony Loke. Dia panggil developer ataupun kontraktor MRT. Dia panggil kontraktor Klang Valley Double Track 2 KVDT2 Daya Maju LT80. Dia panggil kontraktor
ECRL, MRT, apa lagi? KVDT2. Ini yang antaranya lah, yang besar. Panggil dan berunding semula. Ini orang yang bernama Lim Guan Eng. Dia panggil, duduk balik. Kau kira balik betul-betul berapa boleh jimatkan untuk kewangan negara. Ini yang dibuat. Saya bukan nak menyebelahi ataupun saya nak bagi tahu fakta. Berapa yang berjaya dijimatkan daripada rundingan semula Klang Valley Double Track 2. Rundingan dijalankan oleh Anthony Loke, Ahli Parlimen Seremban. 700 juta ringgit. Berapa penjimatan hasil rundingan semula MRT 2 yang diketuai oleh Lim Guan Eng? Hantu DAP ni, Lim Guan Eng. Hampir 8 bilion ringgit. Ini, tuan-tuan, ibu ayah, hadirin sekalian, ini orang yang kita kata dimomok-momokkan 5 tahun sekali DAP, hantu Cina. Macam kita ni bodoh sangat orang Melayu. Macam kita tak ada maruah. Macam kita ni dah tak boleh berfikir. Macamlah pemimpin Pakatan Harapan ni tak ada yang Islam, tak ada yang Melayu. Apakah kita bodoh nak gadaikan nasib negara kita? Apakah kita bodoh nak gadaikan agama kita? Apakah kita bodoh nak gadaikan bahasa kita? Cukuplah. Cukuplah tuan-tuan. Ada satu lagi sebelum saya akhiri ucapan saya. Lotih dah ni. Air pun tak hantar. Saya nak bagi 3 mesej. Pertama, lawan pembodohan. Saya minta, saya yakin orang Paruh ini dah bijak pandai. Lawan pembodohan. Ini kau dengar betul-betul. Lawan pembodohan. Bila diberitakan 2 bulan dulu kabar angin OPR nak naik, bila ditanya kepada Menteri Kewangan Tengku Zafrul daripada UMNO dan Barisan Nasional, apa dia jawab? Wartawan tanya, YB, kabar angin kata OPR nak naik. OPR, Overnight Policy Rate. Maknanya yang akan memberi kesan kepada interest pinjaman loan kita dengan bank lah ya. Kalau kita beli rumah misalnya. Tengku Zafrul kata apa? Kerajaan tak campur dalam urusan OPR. Ini pembodohan. Kalau kau tak boleh campur, jangan jadi Menteri Kewangan. OPR ni tuan-tuan, kalau naik, kita bayar loan rumah. Saya ada loan rumah. Rumah ada sebuah lah. Saya yakin abang pun ada loan rumah. Ramai lagi saudara-saudara kita mungkin yang mampu beli rumah, ada loan rumah. OPR kalau naik, interest loan rumah kita akan naik lah. Bila keluar berita lagi sekali bahawa OPR pasti akan naik, wartawan jumpa Tengku Zafrul, Menteri UMNO dan Barisan Nasional. Apa dia jawab? Tak apa. OPR naik ni kesannya tak berapa sangat kepada rakyat. Golongan M40 akan dapat faedah dia. Ini jawapan Tengku Zafrul. Tuan-tuan, lawan pembodohan. Kita kena lawan pembodohan ini. Lawan pembodohan ini. Datang nanti ceramah daripada Perikatan Nasional. Tuan-tuan pergilah dengar. Silakan dengar. Kita nak dapat keputusan yang terbaik. Dia kata dengan rakyat, sokonglah Perikatan Nasional. Ini kita kena lawan pembodohan ni tuan-tuan. Dia kata kita mesti selamatkan negara daripada kluster mahkamah. Kita mesti lawan pembodohan Muhyiddin Yassin ni. Yang bagi tongkat kepada UMNO dan BN ni siapa? Yang bagi nyawa kepada UMNO dan Barisan Nasional siapa? Jangan kita jadi bodoh lagi tuan-tuan. UMNO BN dah ditumbang oleh tuan-tuan. Yang khianat kerana tamak, kerana haloba, bagi tongkat dan nyawa kembali kepada kluster mahkamah ini, kepada UMNO dan BN ini.
kepada penyamun ini tak lain dan tak bukan Muhyiddin Yassin. Kita kena lawan pembodohan ini. Yang kedua, lawan penyamun. Ya, saya ingat sebahagian penyamun dah ada dalam penjaga. Ya, saya tidak sedikit pun rasa gembira tentang hal ini, tuan-tuan. Saya sebut tadi. Sebab itu kita kena ke Putrajaya. Kes Wan LDB itu kena apa? Najib minta, tak ada siapa yang bantah. Perdana Menteri arahkan, Perdana Menteri bagi arahan, semua luluskan. Sebab itu kita kena ke Putrajaya. Ubah sistem itu, ubah struktur itu. Kuasa Perdana Menteri itu kita kena cabut. Barulah kita boleh selamat. Dan yang terakhir, lawan pengkhianat. Ya, lawan pengkhianat. Ini, tuan-tuan, orang Paroi ini dengar betul-betul. Anggota polis dengar betul-betul. Kaki tangan kerajaan dengar betul-betul. Cikgu-cikgu dengar betul-betul. Kita kena lawan pengkhianat ni. Hari ini kita susah. 2 tahun pandemik. 2 tahun lockdown. Baru nak hidup. Hari ini rakyat Malaysia terpaksa keluar mengundi dalam tempoh 5 tahun berkali-kali. Berkali-kali. Negara ni tak stabil kerana pengkhianatan Muhyiddin dan kuncu-kuncunya. Ingat betul-betul. Mereka lah puncanya. Mereka lah yang menghuru-harakan sistem demokrasi negara ni. Saya tak kisah. Kalau tuan-tuan di Paroi cukup 5 tahun nak ngundi balik dacing. Saya tak kisah. Saya hormat pakcik. Saya hormat kehendak tuan-tuan. Tapi biarlah 5 tahun itu rakyat boleh nilai. Bukan 22 bulan. Sebab itu saya minta tuan-tuan. 3 perkara. Lawan pembodohan. Kita kena lawan pembodohan. Cukuplah. Dia bagi tahu kita orang Melayu akan terjejas. Nasib orang Melayu akan tergadai. Dia dekat atas tu, Cina, Melayu, India semua sama je yang kaut keuntungan. Betul tak? Dekat bawah, dia bodohkan rakyat, dia bodohkan anggota polis, dia bodohkan angkatan tentera, dia bodohkan cikgu, dia bodohkan orang kampung, dia bodohkan pegawai getah, dia bodohkan kalangan awam menggunakan isu kaum. Berpuluh tahun kita dibodohkan. Dan hari ini tuan-tuan, orang Paroi dah bangun dan bangkit. Terima kasih orang Paroi terus mengundi Pakatan Rakyat. Kalau Pakatan Rakyat tak bodoh, kalau Pakatan Harapan jahat, datang pilihan raya cukup 5 tahun, human Tok Min dalam longkang. Itu kuasa tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh buat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Saudara Jonah. Dia punya ending pun tak slow, saudara. Sebab dia marah sangat dengan UMNO Barisan Nasional. Itu yang diperjelaskan isu-isu yang besar. Kalau peruntukan surau dulu pun kono susah, saudara. Sebab saya naik Ketua Pemuda UMNO Taman Widyur Indah dulu. Sama terlibat. Itu sebab aku tinggalkan UMNO Barisan Nasional. Peruntukan PA sistem surau bernilai RM10,000, barang yang sampai harga RM4,500. Yang lebih pergi mana? Masuk kocek. Aku terlibat terima sama. Cakap tu terang ya. Sebab yang bagi itu Ketua Pemuda UMNO. Kepada saya tanya duit apa? Duit PA sistem. PA sistem apa? Sejak pada tu aku tinggalkan UMNO Barisan Nasional. Sebab aku dulu naib Ketua Pemuda UMNO Taman Widyur Indah, Parlimen Rembau di bawah Mak Hassan. Itu yang kecil, yang besar sakau, yang kecil sakau. Kalau saudara tak nak berubah, kalau anak muda tak nak bawa perubahan, rosaklah negara kita. Ya, saudara yang saya hormati sekalian, untuk makluman, Negeri Sembilan masih kekal di bawah Pakatan Harapan sehingga tahun hadapan, sehingga habis mandat. Oleh yang demikian, yang berhormat Paroi tidak dapat bersama kita pada malam ini kerana ada jadual yang telah disusun lebih awal untuk beliau hadiri di Masjid Panco kalau tak silap saya. Beliau menyampaikan salam, semoga saudara semua terus dirahmati Allah
dan dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu, cukup sekadar malam ini untuk kita bersama perangan-perangan hari ini. Harap saudara juga dapat sampaikan pada jiran-jiran di taman di kawasan Parui ini, insya-Allah. Mudah-mudahan satu perubahan yang begitu baik akan berlaku pada 19 bulan November 2022. Insya-Allah. Yakin dan percayalah kepada Pakatan Harapan untuk bawa satu perubahan dalam negara kita, insya-Allah. Reformasi. Lawan tetap, lawan sampai. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.